Hello, Assalamualaikum. Video kali ni saya buat dalam bahasa Malaysia lah, sebab topiknya pun, subjeknya pun mengenai orang Malaysia. Topiknya adalah mengenai Yassin Sulaiman yang baru ni ditangkap mempunyai 17 pokok ganja di rumahnya, dan dia sudah ditangkap polis dan akan dibicarakan, dan dia atas tuduhan mengedar dadah. Jadi yang mana hukumannya adalah hukuman mati kalau kena kat mengedar dadah. Jadi sedikit sebanyak dulu sebagai background Yassin Sulaiman ni. Dia seorang asalnya penyanyi nasyid, dan lepas penyanyi nasyid tu dia membuat muzik ala Timur Tengah pop, dan dia juga agak popular, memang popular, terkenal di satu Malaysia. Jadi bila dia ditangkap dan terlibat kes pokok ganja ni, dan mungkin orang cakap apa, dikenakan hukuman gantung, banyak orang terkejut. Fakta yang terbaru juga, dia mengatakan beliau menghadapi sakit bipolar yang agak teruk. So saya akan masukkan apa maksud sakit bipolar tu. Adalah sakit mental, sakit fikiran terganggu, tidak aman. Dan bila dia cakap dia bipolar tu, dia ada sakit mental tu, terus terang saya boleh tahu dah tak mana gambaran dadah tu, ganja tu dalam kronologi kes ni. Okay, at the same time saya nak mulakan video saya ni juga dengan inform saya ni bukan orang alim. Saya bukan alim, ulama, dan bagi saya I'm not. Saya pakai ni sebab sejuk, hujan kat luar. So komentari saya adalah dari kenapa ini berlaku, kan. So satu benda yang saya dapati di zaman sekarang, especially di Kuala Lumpur dan ramailah di zaman moden ni, orang anggap cara untuk menghadapi sakit-sakit mental ni seperti depression, stres, bipolar, dan banyak lagi penyakit-penyakit mental sama sekarang ni. Dan diorang anggap ubatnya adalah dadah, especially ganja. Ubatnya dadah. Itu saja yang diwar-warkan sekarang ni. Saya dapati benda ni berlaku di barat, di mana barat banyak mengwar-warkan lifestyle ganja ni sebagai penenang. Ganja ni memberi ketenangan. Tapi sebenarnya itu adalah fakta yang salah, teramat salah. Even kalau kita tanya, kalau kita ada kawan-kawan, saya ada kawan yang memang tegar ganja, dia bukan orang sini, tapi dia kata, dia akui ganja ni pula ada banyak jenis, dan kebanyakan jenis ganja sekarang ni yang sama ada dia bukan efek dia menenangkan, tenang masa hisap tu, tapi lepas habis dia punya high tu, dia akan attack jiwa tu, jadi lagi teruk, lagi depresi, lagi sakit. Tu yang mereka kata, semua penyakit dadah dia kata sakit. Dia kata saya sakit, saya nak ubat.
Itu sebenarnya masalah dadah ni yang orang kata serius, yang dikatakan kononnya oleh banyak pihak sekarang ni sebagai ubat. Dan amat seram. Budak-budak pun, yang kita takut bila mesej dadah ni sebagai ubat untuk depresi, stres. Kita takut budak-budak universiti, budak-budak sekolah, bila mereka ada banyak tekanan, mereka resort tu ambil dadah, pot. Ada orang kata senang lah Aswad, kau cakap kau tak pernah rasa stres, kau tak pernah rasa depression. Saya pernah lalui semua tu. Saya pernah lalui stres, saya pernah lalui depression. Even lepas saya stroke pun saya alami depresi. Masa saya kerja dulu pun tekanan banyak. Saya pun banyak lalui benda-benda tu. So, tapi saya pun diberi juga, ada orang tempted bagi ubat bagi dadah pada saya. Saya tak ambil. Tapi saya tahu ramai orang, even saya pernah buat video sebelum ni, menurut Sharifah Sakinah, tak salah saya, dia ambil, dia self-medicate. Self-medicate tu terma barat. Self-medicate ni maksudnya dia ambil dadah lah. Self-medicate ni maknanya kalau dia medicate sendiri tanpa doktor, dia self-medicate untuk sakit depression dia, itu ambil dadah lah tu. Saya cakap, sebab video, saya cakapkan nasihat kat dia, dadah doesn't help. It makes the problem worse. Maksudnya dadah tu buat lagi problem tu lagi teruk. So kita kembali kepada cerita Yasin Sulaiman ni. Kalau dia kena sebab 17 pokok, kalau dia jumpa dia dengan dadah dalam poket dia ke, ataupun dia pecah kencing manis dia, kencing dia ke, dan dia positif, okey lah, macam kita boleh rasa okey, dia ambil untuk self-help. Tapi ni dia tanam 17 pokok. Dan itu yang membuatkan saya rasa macam sedih tu. Sedih tu mesti ada kan. Mesti 17 pokok. Maknanya satu okey. Dan inilah yang polis nak sabit dia tu dengan penjualan dadah tu, pengedaran dadah. Sebab 17 pokok. Tapi lawyer tu mungkin akan ambil dari segi macam kes Vincent Tan baru tu, anak dia tanam juga pokok ganja di rumah, tapi beliau tidak dihukum gantung, walaupun pokoknya dia tanam 53 pokok kot, ataupun 50 lebih lah pokok ganja, tapi tak dihukum gantung lah. So harap-harap lawyer dia akan ambil angle tu. Okay. So originally saya kata, pasal apa saya nak buat video ni, kita kembali pada Yasin. Saya sayang, kita semua orang sayang pada Yasin ni. Bukan apa, saya bukan peminat muzik dia. Lagu dia yang lagu Alhamdulillah ke apa, yang dia buat dengan rappers tu, okey lah, okey. Tapi lagu-lagu lain saya tak berapa sangat. Arwah mak saya suka dengan Yasin ni. So yang sayang tu sebab Yasin Ahmad ni dia ada nama, Yasin Ahmad pula, Yasin Sulaiman ni dia ada nama, dan dia nama dan image dia baik. Selama ni bukan image gangster, bukan image apa kaki disco, kaki club, wallahu alam, yang tu dia tak tampak. Yang kita tahu dia bukan image tu. Dia ada family, beliau duduk di Kota Damansara. Saya pun pernah pergi area-area tu. Okay, so dari segi image dia ada baik dah. Dia ada nama semua. Bagi saya, dia boleh guna nama dia tu untuk buat bisnes, untuk ambil loan senang, sebab image dia baik kan. Dan dia talent ada. Okay, so mungkin dia alami problem sekarang ni yang kita tak tahu ni. Tapi kes ganja ni bukan kes baru lah. Maknanya polis dah lama perhati.
Polis pun dah tengok siapa duk jadi buyer dia, siapa dia punya buyers. Kan beberapa tahun kebelakangan ni kita baca pasal menjadi-jadi kes ada ahli politik yang muda jual ganja, tanam ganja di rumah. So semakin menjadi-jadi. Lebih-lebih lagi hidup di Kuala Lumpur ni tuan-tuan dan perempuan, stres amat banyak, dan mereka pun tak tahu macam mana jalan yang nak tenang tu. Bila cara senang, ambil dadah. Dan menjadi bahaya tu bila orang ambil dadah, dia tanya orang hak ambil dadah, okey, pergi tanya dia macam mana. Oh, dadah tu buat saya tenang, ganja tu buat saya tenang. Bila dia kata, bila dia dah bagi satu kata bagus, benda tu akan sebab. Walaupun ada orang tanya, betul tak ada depresi apa semua ni kalau kita ambil dadah? Dia saya tak rasa apa pun. Jadi benda tu tersebar sebab tu banyak orang ambil ganja. Saya tahu, demi Allah, kalau saya tempted juga tanya nak bahaya tak, tapi syukur alhamdulillah saya tak. Kawan saya main letak depan saya ni, ambil try. Saya tetap tak, ada satu kuasa yang duk tahan saya. Macam bukan siapa nampak kan, bukan kita nak bayar kereta ke nak pergi mana, tapi ada satu tekanan, bukan tekanan, kuasa yang tahan saya. Depan saya, sebelah saya kawan bagi ganja. Saya tolak. Boleh check. Lagi-lagi saya pula kencing manis. Duk pergi testing. So every month, setiap bulan saya kena pergi hospital buat blood check. Hospital bagus, Gleneagles satu kat KL. Every month ada pergi hospital, pergi ubat, lepas ambil darah. So kita kena maintain. Mereka boleh tahu kalau kita letak dadah apa dalam kita punya blood stream apa, mereka tahu. Itulah pandangan saya. Okay. So Yasin ni dia okey, image dia baik. So dia tak payah nak terlibat dengan kes macam ni. Tapi sekarang ni dia kata dia bipolar dan dia ambil dadah ni untuk deal dengan sakit mental ni, sakit bipolar ni. Okey. Saya dah kata tadi, dadah, ganja, pot, apa-apa, tak ada ubat, bukan ubat untuk ketenangan, nak saya ketenangan, tak ada. Bukan ubat untuk depression, saya terus terang. Saya cakap ni bukan dia. Tambah depression ada. Maknanya saya cakap video untuk Sharifah Sakinah yang buat self medication, dia depression, untuk dia ada masalah macam mental juga. Saya kata tak ada ketenangan daripada dadah ni, tak ada. Tak akan dapat. Dia menambah ada. So okay, point saya nak cari tu. So Yasin Sulaiman ni keluar fakta baru. Dia kata dia bipolar, dia sakit. Bila dia sakit, dia perlu dadah tu lah. Dia perlu dadah untuk ubat dia. Dia nak pecah kepala. Okey. Ni siapa-siapa yang ada keluarga yang ada anak-anak keluarga mereka yang ketagih dadah. Ketagih bukan yang sudah bersih. Yang ketagih dadah, mereka semua lalui benda yang kata sakit ni. Mereka akan kata, kita sakit, kami sakit, kami nak ambil ubat ni, kami perlu ambil ubat ni. Lepas tu kalau saya ambil ubat tu kadang-kadang kita baca, sanggup, mak pun sanggup bagi duit kat anak, pergi beli ganja, bagi ubat, beli pil kuda apa semua, bagi untuk anak tu, sebab dia kata tu ubat anak dia. Sebab bila lepas mereka ambil tu, mereka tenang, mereka jadi normal. Tapi takat tu je lah. Takat berapa jam mereka tahan. Saya pernah pergi dengan, saya cakap ni sebab saya pernah pergi, sebab saya masa saya jadi wartawan, saya dapat interview dengan pakar doktor kat hospital dekat Alostar ni, doktor psikologi dia orang yang also jaga kes dadah, kes mental. Dapat peluang jumpa dengan pegawai AADK. AADK ni anti dadah semua tu. So saya dapat pergi jumpa, tengok
penagih-penagih muda di tempat mereka lalui orang cakap apa, proses pembersihan. Tapi terus terang, even saya terus terang dapat information tu, ramai orang yang dah biasa dapat ubat ni, ramai orang susah nak let go. Itu yang sedih tu. Sebab yang tu memang dia dapat ubat tu, memang dia anggap sebagai ubat. Dia dah psikologi diri dia sebagai ubat. Bila badan dia pun dapat balik benda tu, rasa tenang betul. Itu yang orang cakap kes dadah ni bahaya. Sebab once the trap, kita susah nak lari. Dulu Jamal Abdillah punya story pun kita semua tahu berapa kali dia keluar masuk. Tapi syukur dalam kes tu, Jamal Abdillah dia hanya sebagai positif dadah. Ni 17 pokok ganja tu. Sebab polis dah duk marking dia, pergi serbu dia, tangkap dia. Maknanya takut dia jatuh sebagai pengedar. Itulah kes Yasin Sulaiman ni yang buat kita rasa macam alamak sayang. Sebab dia ada everything. Umur dia 47 tahun, umur saya 49 tahun. So saya kenal dalam circle saya di KL dulu ni, saya ada kawan dunia artis ni. Jadi dalam circle tu, cuma saya dah stop music. Saya dah jauhkan diri saya daripada geng-geng music ni. Yang saya rapat dengan dia orang sebab saya terlibat dengan dunia AV, video. Dunia video ni kita perlukan soundtrack, kita perlukan bunyi latar. Jadi kita jumpa siapa? Kita jumpa orang-orang musician ni lah, yang pandai boleh buat soundtrack, boleh buat music semua ni. So dia talented, dia boleh buat song untuk iklan, music untuk iklan. Dia pula boleh jual diri, dia boleh bawa diri dia present. So sayang lah dari segi tu. So tapi saya masa tu dah saya stop dengan nak pergi. Saya dah tak ada music lah. Dengar music kali-kala, dengar radio macam tu, kita dengar music on iPhone ke apa, YouTube ke. Tapi nak get involved, nak dengar 24 hours tu tak dah stop dah. So sayang jugalah. So dia ada talent, Tuhan bagi dia talent, dia boleh buat lagu nasyid. So dia ada hang around dengan orang-orang nasyid. So bukanlah kata dia hang out dengan kaki dadah semua, tahu tak? So lagi orang duk kata ganja ni light drugs yang ringan. Tu yang tu yang orang kata, sebab duk anggap dia light drugs, itulah yang buat orang macam tak ambil kisah. Lagi-lagi sekarang ni mereka cuba dalam usaha untuk menghalalkan dadah seperti ganja dan ketum. Tak tahu nak cakap apa. Saya tak pernah ambil. Saya pernah kerja, saya syukur dapat wartawan ni kerja kat Kedah dengan KL. Kat Kedah ni banyak lah, sebab saya seorang NST. Saya dapat experience macam kes tadi, jumpa agensi dadah yang lokal Kedah buat program dia orang. Saya pergi jumpa doktor yang jaga kes ahli kaki dadah ni, mental dia orang. Saya pergi observe dan interview semua. So saya bersyukur dapat peluang tu. Also ketum pun saya pelalui. Cuma saya tak mau terlibat dengan ketum tu. Macam saya dengar mereka offer wartawan dah rasa ketum. Saya ada satu benda yang stop saya dari going and terlibat. Sebab kita tahu susah nak baik. Dadah ni susah nak baik. Salah satu tu lah simptom yang paling lepas selalu keluarga yang pernah lepas kata gila, isin lah apa semua. Dah, kalau kita dah ambil dadah tu, kita mental kita tu duk rasa sakit tak betul dan nak dadah. Itu yang sayang. Kita tengoklah apa jadi pada kes Yasin ni sebagai pengajaran. Yang penting kali anak-anak kena jaga daripada dadah ni. Daripada sekolah tu dah stres saja, tak payah stres sebenarnya. Tolak bang stres tu, sebab ubat stres mereka akan jual dadah. Daripada ambil ganja ni, hilang dadah. Daripada ambil yang Melayu teruk, pil kuda ke, ini lupa lah dadah, lupa lah stres sang kerja tu. Daripada duduk KL lagi, hidup stres gila-gilanya duduk KL tu, duduk ambil dadah lah jawapan dia.
Sebenarnya ada jawapan lain. Saya hadapi depresi masa di KL tu, kita tak tahu atau benda tu depresi. Saya first time saya jumpa arwah Syekh Khalid lah. Arwah Walid. Saya jumpa dia bukan pasal depression sangat, tapi pembaikan rohani tu, approach untuk hadapi stres dunia ni adalah dengan Islam. Approach rohani tu. Yang tu akan ambil masa. Memang ambil masa. Saya ikut rapat dengan Syekh Khalid tu tahun 1997 dan ambil masa yang lama. Sebab kita agama ni cetek, kita nak belajar agama tu ambil masa. At the same time kita hadapi ujian dunia, ujian stres, ujian depression, ujian takut. Tu dalam Quran semua ada. Dalam Quran tu Allah akan uji kita dengan takut. Dalam Quran ada. Lepas tu dalam Quran juga ada Allah akan bagi susah dulu, lepas tu Allah akan bagi kesenangan pada kita. Jadi banyak lagi saya tak boleh nak quote dalam sekarang ni, sebab sebenarnya ada dalam Quran tu, dalam Islam tu ada cara kita nak hadapi ujian, tekanan, depresi, takut. Dan takut ni adalah yang paling sampai saya syukur lah dapat kawan yang baik. Arwah Syekh Khalid ni macam seorang ayah dan seorang kawan. Saya tanya Walid, takut, risau, stres, depresi. Takut apa Aswad? Aswad takut apa? Saya syukur ada orang yang tegas dan strict dan cakap macam tu. Tapi syarat-syarat dia banyak. Syarat-syaratnya kita selain pada kita ikut dalam Islam ni, kita ikut amalan semua, tapi kita jangan buat maksiat juga. Kita tak boleh campur. Tu yang jadi parah tu, jadi lambat. Nak baik, nak sembuh. Okey. Itulah, ini dah video ni saya pernah buat dengan Basel Sharifah Sakinah, self medication, video saya on the statement dia keluar, dia self medication dia ambil ubat sendiri. Dah dia tahu cerita ni. Jadi apa, bila kita baca Yasin ni pula 17 pokok tu tuan, kalau dia kena tangkap pasal jumpa pakej ganja ke, itu dah cerita sebagai orang apa, tagih dadah ni. Tak apa lagi lah daripada jadi pengedar dadah, hukumannya gantung sampai mati. Na'udzubillah. Cerita ni untuk pengajaran dan peringatan. Itu saja saya buat video ni. Moga Allah pemudahkan dan beri kita hidayah dan menjaga kita dari terlibat. Tu saya kata, demi Allah, saya pernah orang offer saya, sebelah saya offer nak ambil ganja, dia offer ganja. Saya itulah syukur kita ada guru kan, kita dah teringat. Tak ada nafsu nak ambil. So tolak. Syukur, alhamdulillah. Itu saja video ni kali ini pasal komentar saya mengenai situasi Yasin Sulaiman yang terlibat dengan kes ganja dan kes ada pokok ganja, 17 pokok ganja di rumahnya. Terima kasih kerana meluangkan masa. Assalamualaikum. Alhamdulillah.